Jadi untuk hari ini kita sambung multiple integral untuk section awal. Saya dah masuk kepada nak rectangular region kan hari tu, last week tu. So untuk hari ni saya nak masuk dia punya application ataupun interpretation bagi double integrals of Cartesian coordinate ni lah, iaitu area dan juga region. Okay, area dan juga region, area dan juga volume. Okay, kita tengok dua ni je lah petang ni. So kita lihat dulu dia punya example. So ini saya consider awak memang dah faham dah yang rectangular region tu sebab apa. Untuk dapatkan area ni kita memang guna sepenuhnya lah rectangular region So interpretation bagi Cartesian coordinate salah satunya adalah area of region, di mana bagaimana kita nak dapatkan area bagi region, iaitu kita dengan menganggap, bukan dengan menganggap, iaitu dengan formulanya, di mana integran bagi double integrals tu adalah satu. Integran tu maksudnya dalam kamiran ni nilainya hanyalah satu saja, dan dia punya integration adalah over the region R. Okay, dA, dan ini formula ini dikatakan sebagai area of region dalam double integral. Sebab kalau single integral pun kita boleh dapat juga area. Okay, nanti saya tunjuk bagaimana kita dapat area guna single integral lah. Okay, sekarang kita guna formula double integral. Kita akan lihat example. Okay, besar sikit. Ini dua-dua ni ada ni. Untuk yang soalan yang pertama ni adalah area. Untuk soalan yang kedua ni adalah volume. So saya rasa saya dah cakap kot yang volume ni memang saya bagi sikit je. Ini menyebabkan 3D nanti. Saya bagi sikit je sebab apa? Nanti dalam pola nanti lagi banyak lagi saya bagi example untuk volume. Dan bila 3D pun banyak kita akan buat benda yang sama lah. Okay. Jadi kita lihat dulu bagaimana nak dapatkan area untuk region bagi soalan yang pertama ni. So kalau tengok soalan yang pertama ni, kalau bila diberi ini x equal to 0, x equal to 1, y equal to 0 dan y equal to x, awak tak boleh nak agak-agak je tau. Maksudnya memang masuk je x kosong, x kali kosong sampai 1, y dari kosong sampai x. Jangan agak macam tu. So better kena sketch dia punya region Even untuk semua ni macam yang, kecuali yang macam soalan yang sebelum ni macam dia bagi direct macam mana macam yang dekat sini tu betul awak boleh masuk sahaja dalam dia punya limit. Tapi untuk soalan yang lain kita tak ada cara lain, awak kena sketch dulu. Melainkan awak boleh imagine macam mana dia punya region ni. So kena sketch lah, baru saya tahu memang awak lah yang buat soalan tu kan. Gitu. Okay. Jadi untuk region yang pertama ni, okay, kita ada x sama dengan kosong, x sama dengan 1 saya bagi function yang simple sahaja. X dan juga y. So x equal to 0 adalah yang ni lah, yang vertical line ni, x sama dengan kosong. X equal to 1 yang dekat sini lah. So ni x equal to 1. Besar sikit lah dia punya skala dia. Y equal to 0. So y equal to 0 sini lah. Ni y sama dengan kosong. Dan satu lagi adalah y equal to x. Y equal to x bila x kosong, y kosong, x1, y1 dia straight line So mana region yang bounded by kesemua ni? Atas ke bawah? Jadi kalau kita lihat dia mesti mengandungi semualah. X kosong dia ada kat sini. So dia point kosong kat sini. X1 dia ada di sini. Okay, y equal 0 ada di sini dan y equal to x dia ada di sini. So regionnya adalah region yang bahagian bawah ni.
Kenapa bukan region bahagian atas? Kalau region bahagian atas, dia perlukan satu lagi ni, iaitu y equal to 1 dekat sini. Sedangkan y equal to 1 ni kita tak ada kan. Nanti dia tak involve sekali untuk x equal to 1 dekat sini lah. So yang bounded by kesemua ni adalah yang ni. Okay, kita nak cari area yang ni. So kita tahu ini segitiga. So area bagi segitiga adalah 1/2 kali tapak kali tinggi lah. So daripada dia punya ni, dia punya tapak dia adalah 1, dia punya tinggi dia adalah 1 So ini 1/2. Dia punya area kalau kita guna formula. Tapi saya nak tunjuk bagaimana kita nak cari area bagi region ni menggunakan double integration. So kita akan dapat benda ni jugalah. Jadi memang lagi senang guna yang ni lah sebab kita dah tahu formula dia. Tapi untuk bentuk yang lain, so kita boleh gunakan double integration ni nak verify dia punya double integration dia betul ke sama, adakah formula tu sama dengan area. Okay, so kita tengok A ni. So definition bagi area dalam double integrals adalah integration of 1 dA over the region R. Okay, jadi satu sahaja dalam dia, agak senang je. Tak ada function-function apa, kita tak payah fikir nak function apa. Okay, sekarang masalah kita adalah dA. dA ni kita kena tengok kita punya region ni. So dalam case ni, region ni non-rectangular region lah. Sebab apa? Dia bukan, kalau non-rectangular dia memang segi 4 je lah. Tapi sebab ini segitiga, memang non-rectangular region. Jadi kita kena buat cara non-rectangular region lah. Maksudnya kita kena tentukan sama ada kita nak dapatkan dia punya integration tu dy dx ke, dx dy ke, sama yang macam yang saya dah explain sebelum ni lah. So dalam case ni dia boleh dua-dua So kalau awak tak tahu mana satu ni, dia boleh dua-dua. Dy dx boleh, dx dy pun boleh. So katalah saya buat dia sebagai dy dx. Di mana bila dy dx saya akan ambil x kita. Okay, x kita ambil nilai yang paling kecil sekali. So x sama dengan 0 lah. Dengan nilai x yang paling besar sekali, iaitu 1 pada region dia. So kalau region dia sampai sini, x awak ni sampai sini lah. Tengok x yang paling kecil sampai paling besar. Dan daripada x kecil sampai x besar ni tak ada sekatan dalam awak punya, tak ada pembahagian function dalam awak punya region. Okay, so x kita dari 0 sampai 1. Okay. Bila x kita adalah number, y kita mesti ambil sebagai function yang merangkumi region tu. Okay, x kita ni dah ambil dari sini. Y kita kena ambil function lah, line-line yang ada dekat sini. So dekat sini, sebab x sama dengan 1 ni termasuk line yang sini lah. Sebab tu x sama dengan 1 sahaja. So dekat sini, y kita, y sama dengan 0 dekat bawah ni. Ini y equal to 0. Dan satu lagi region ni adalah line yang atas ni. Ni bawah, ni atas lah. Sebab apa? Ni y, ni pasti y. Mana dulu yang sampai pada yang bawah lah. So kalau yang bawah yang ni lah. Yang atas yang ni. So y kita yang bawah adalah 0. Yang ni function apa tadi? Daripada kita sketch tadi, dia adalah y equal to x. Okay. So y sampai x. Macam tu. Kemudian just integrate. So integrate 0, 1. Integrate apa sekarang? Integrate y. So 1 integrate y adalah y lah. 0 sampai x dx. So ini kita dapat 0, 1. X tolak 0, x lah. X dx. Okay. Ni saya buat ni kejap. So x ni adalah x tolak 0 dx. Okay, sampai dekat sini. Ini nak integrate ni tak ada masalah lah. Cuma saya nak tunjuk sampai di sini. Ingat lagi kalau masa awak belajar single integral. Okay. Katalah kita ada graf macam ni lah. Dengan graf yang kedua ni. Okay. Daripada sini ke sini. Kita nak cari berapa agaknya luas region ni lah. So dia punya A. Okay, apa kita buat adalah, let's say dari sini kita punya ni adalah A, kita punya ni adalah B Ini adalah GX, ini adalah FX.
Okey, ni XY lah. Jadi menggunakan single integral, kita punya formula adalah apa yang atas ni, curve atas ni iaitu Gx tolak dengan Fx dx. X dari A sampai B. Okey, samalah dengan kes ni. Sampai dekat sini, ni formula ni, yang tu sini, ini adalah formula single integral. Okey, dia sebenarnya double integral ni just kita nak, kita letak satu step lain sebelum kita dapatkan sebelum ni lah single integral ni. Tapi sebenarnya dia sama je. Bila sampai dekat sini, awak akan dapat juga formula single integral ni lah. Jadi saya bagi tahu ni sebab apa? Sebab pernah ya ada kes pelajar saya lah, dia buat apa? Kita kan ada dapatkan double integral guna dapatkan area guna double integral kan. Tapi sebab mungkin double integral tu sangat pada dia, jadinya dia pun buatlah dapatkan juga dalam exam ni, dalam final exam. Dapatkan dia punya area juga guna single integral. So memang saya tak bagi markah lah sebab apa, soalan memang clear. Menyatakan find the area of the region using double integral. So awak kena guna formula double integral. Actually senang saja. Dan bila awak dah dapat double integral ni, dah masuk dalam integration ni, dia akan dapat balik formula yang ini. So awak tak perlu fikir, sama je kita kena cari juga yang atas dengan yang bawah ni lah. Benda yang sama macam tu. So bila guna yang ni, sebab nak bagi markah kesian, saya pun bagilah markah yang bawah tu sikit sebab penat dia integrate kan. So kena ingat bila kita minta guna double integral, kena guna double integral. Tak boleh guna ni, walaupun ni tak salah pun, dapat area juga. Tapi sebab kita sekarang belajar double integration, so kena buat formula double integration lah. Sebab kita nak uji pemahaman untuk double integration Okey, balik semula kepada kita punya ni. Dia punya integration ni adalah x squared over 2. Okey, dari 0 sampai 1. So ini adalah 1/2 unit squared Okey, dapat samalah dengan area ni. So formula ni adalah formula area menggunakan double integration. Okey. Okey, ini senang sangat. Kita pergi kepada yang B. Okay. Dia sebenarnya yang main point dia sebenarnya awak kena tahu dia punya region dia tu, bentuk region dia tu lah. Dengan function pun function yang simple je, tak adalah function bombastic sangat ke apa benda ke, tak ada. So function macam ni simple saja. Okay, macam ini kena sketch lah, nak tahu region dia, region yang mana So ini x sama dengan y ni sama dengan y sama dengan x tadi. Okay, kita pun sketch. So y sama dengan 1. So y sama dengan 1 sini lah. Kecil lah pula kena buat ni. Sikit lah. Okay, y sama dengan 1 sini. Y sama dengan 2 sini. Okay, 1, 2. Beri ya saya buat dia punya ni. Tak apalah, kita padamlah sikit. Sebab tak guna pun yang belakang ni. Okey, kemudian kita ada y sama dengan x. Okey, ini walaupun kita lukis dalam skala yang tak berapa betul, tapi bagilah dia tepat sikit. Y sama dengan x, ini 1 So ni point 1, 0, 0. Kalau ni 2, so 2 dekat sini lah. Sebab ni y kita 2 So dia punya line yang ni, Allah. Dia payah sikit. Okey. Dia lurus yang ni susah lah. Okey, satu lagi adalah x sama dengan 1/4 y kuasa 2. So ini kena agak-agak lah. Ini x sama dengan y kuasa 2 dia macam ni.
Dia graf macam ni lah, berbeza dengan y sama dengan x squared. Y sama dengan x squared, grafnya macam ni. Cuma bila dia ada 1/4, dia ada nilai dekat sini, sama ada dia lagi kecil ataupun lagi besar lah. Dia macam tu saja. So dia macam ni. Tapi kita nak tahu kedudukannya di mana, masuk point sikit ya. Maksudnya kalau nak senang dekat sini, masuklah bila y1, x awak adalah 1/4. Y1, x 1/4. So 1/4 kata ni 1 bagi dengan 4. So dekat sini lah x awak point dia. Point dia. Kita tahu bentuknya macam ni, kita nak tahu dia atas ke dia bawah daripada line ni, kita nak tengok Kemudian kita ada pula kalau x2, kalau y2, x1. So y2, x kita adalah 1. So mana sini lah. Gitu. Kalau x2, y kuasa 2 sama dengan 8. So y adalah punca 8. Punca 8 berapa Entah 1.7 something punca 8 2 point lebih. So agak-agak lah atas ni. Okay, so jadi kita punya graf kita adalah macam ni lah. Gitu. Okay, agak-agak lah. Jadi mana region yang bounded by ke-4-4 ni? So yang ada 4-4 ni, semua ni lah. Ini label lah. Ini adalah x sama dengan rapat sangat dengan tu Ada. So ini adalah x sama dengan 1/4 y squared lah. So ini y sama dengan x tadi ataupun x sama dengan y tadi. Buruk betul lah sebab dia jadi macam sengit-sengit pula. So awak tulis dekat kertas mesti lagi senang lah. X sama dengan y. Okay, so ni y sama dengan 1, y sama dengan 2. So region yang bounded by ke-4-4 ni adalah yang ni. Okay, kena tentukan region dia dulu. Baru boleh kita cari dia punya area. So area dia adalah integration of 1 dA over the region R. So region R mana? Region R yang ni lah. Jadi yang ni bagaimana agaknya kita nak tentukan dia punya limit? Adakah dy dx ataupun dx dy. Okay. Jadi saya tunjuk dulu. Katalah kalau dah nampak okey lah nak dapat dy dx ataupun dx dy. Contoh katalah saya susahlah dx dy ni jarang lah. Saya pun nak buat dy dx. Boleh ke? Kalau nak tengok dy dx ni boleh ataupun tidak. Awak tengok dulu x dia dari awal sampai akhir. Okey, kalau kita tahu ni region, x yang paling awal adalah dekat sini. Okey, sebab region ni ujung paling yang pangkal dia dekat sini. Sampai penghujung dia adalah dekat sini. Okey, jadi x awak dari sinilah berapa, kena cari dia punya intersection dia berapa dekat sini. Sampai kepada sini. Sini berapa ni 2 kot, berapa. Okey. Tapi perhatikan ya, macam tadi bila kita x kita ni dalam region x ni, saya ambil ni kan x nombor. So x ni tak ada masalah. Maksudnya dari kiri sampai kanan dia smooth je. Graf pun ni dengan ni je lah. Dia tak adalah terbahagi dua dekat mana-mana dekat sini. Terbahagi kepada dua region, tak ada Tapi masalah dekat sini, bila kita ambil x sebagai nombor, dekat sini, okay, sini dia dah ada dua. Maksudnya dia ada satu point lain. Sini. Sini dah ada satu point x yang lain. Dia punya point titik persilangan yang lain. Jadi bila kes yang macam ni, kita tak boleh ambil x ni sebagai nombor. Dengan kata lain, dy dx ni tak boleh. Okay. Jadi kita kena ubah. Ini maksudnya yang ada dua type tu, non-rectangular region tu. Tengok balik, non-rectangular kan ada type 1 dengan type 2. Sebab apa? Sebab apa type 1? Sebab apa type 1 ni? Sebab x kita ni boleh kita ambil dari nilai nombor biasalah.
A sampai B. Type tu tak boleh. Sebab apa? Type tu dia kalau ujung dia, lepas tu dia ada lagi, dia curve dekat sini. Okay, samalah dengan yang ni. Jadi samalah dengan case yang ni. Dia bergantung pada jenis dia, tapi sebab susah sangat nak tengok dia punya ni. So kita tengok macam tu. Jadi macam ni dy dx tak boleh ambil. Sebab apa? Bila awak ambil x dari awal sampai akhir, dekat tengah-tengah ni ada lagi titik persilangan untuk x ni. Okay, jadi bila macam ni kena tukar dia punya order. Tak boleh dy dx tadi. Kena ambil dx dy. Okay, ini nak tahu ni macam mana. Awak kena biasakan diri. Nak biasakan diri tu kena buat exercise. So sebab apa? Bila dalam nama kita akan nampak ni memang tengok je dah tahu tak boleh ambil dx dy. Tak boleh ambil dy dx. Sebab apa? Sebab kes-kes yang tu tadilah. Okay. Bila macam ni pula, padam yang ni, so tak jadi ambil x, kena ambil y pula sebagai nombor biasa. So y kita dari mana ke mana? Okay, y kita tadi dari 1 ke 2 kan, dari sini ke sini. Okay, 1 ke 2. Jadi kita kena check. Okay, dari y bawah sampai y akhir ni, adakah ada titik persilangan lain? Okay, so dari ni atas ni janganlah ambil yang atas dan bawah ni pula. Yang tengah-tengah ni, daripada y bawah sampai y akhir ni, okay, lalu daripada dalam awak punya region ni, ada titik persilangan lain ke? Tak ada. Sebab apa? Tak ada, memang tak adalah. Dia tak ada pula bersilang dengan mana-mana di tengah-tengah ni. So dia dah okey semua. Jadi bila macam tu, y kita baru kita boleh ambil number, iaitu dari 1 sampai 2. Okay? So x kita pula kena ambil dari kiri sampai kanan lah. So kiri kita adalah yang ni, iaitu x sama dengan 1/4 y kuasa 2. Kanan adalah bukan straight line yang ni. Allah, dia memang tak boleh nak straight dekat sini. Ini adalah x sama dengan y. Okay. Lepas tu dari segi integration, suppose tak ada masalah sebab ini simple integration sahaja. So integration of 1 dx adalah x. Dia punya limit adalah dari 1/4 y squared sampai y dy. Okay. So ini adalah sama dengan 1, 2. So ni kita dapat y tolak 1/4 y squared dy. So sama dengan y kuasa 2/2 tolak. Ni y kuasa 3/3, so kita dapat y kuasa 3/12 Limit 1 sampai 2. So ini kita dapat 2, saya tulis je lah semua ni . So 2 kuasa 4 bahagi 2, so 2 lah. 2 tolak 8/12 berapa 2 tolak 8/12 berapa? 2/3 kan? 4. Okay, tolak 1/2 tolak 1/12. Tetap. So dapat berapa tu? Susah. Mari kita tekan kalkulator. Tadi kelas dengan FTK tadi itulah punyalah congak. Lala 2-3 kali salah tu saya kena buat video untuk pembetulan dia satu hal pula. 2/3 tolak 1/2, mari kita kira kalkulator je. Tak payah bening-bening. Tambah 1/12. 11/12. Okay, unit square. Lama dia dah ni apa? Okey, macam tu. Ada apa-apa soalan tak?
berkenaan dengan area of region. Bagi region ni lah, region yang B ni. Ada apa nak tanya? Tak ada. Boleh faham? Boleh. Okey, make sure faham betul bagaimana cara kita nak ambil limit bagi region ni lah. Okey. Mari kita pergi kepada yang C. Awak boleh faham kan? Jadi saya sketch dia punya region. Jadi saya tanya awak dia punya limit. Okey, yang ni region dia kita sketch dulu lah. So X, Y. So X sama dengan Y squared tadi. Macam yang tadi itulah. Saya lukis 1, 2, 3. Okay, 1, 2, 3. 1, 2. Okay, X sama dengan Y kuasa 2. Jadi bila X ni kosong, 1. Bila X 2, Y 1.4. Sini bila X 3, Y 1.8, 1.7. Gitulah. Okay, ni kita punya X sama dengan ni tadi. Okay. Kemudian kita ada pula 3Y tambah X sama dengan 4. Masuk nilai So maksud saya rasa awak memang dah tahu dah kalau setakat masuk nilai tu. Maksudnya kita masuk je lah bila X kosong, Y adalah 4/3. So 4/3 apa? Kita bila masuk Y kosong, X sama dengan 4. So 4. So 4 kat sini. Bila X kosong, bila X kosong, Y 4/3. 4/3 berapa? 1 point lebih. Tak sampai 2. Ke mana sini. Okay, jadi dia punya graf dia macam ni lah. Graf straight line yang ni Okay, so mana region yang bounded by kedua-dua ni. Jadi ini memang tak boleh lah sebab apa ni sampai mana-mana pun dia sentiasa open dekat sini. So satunya yang bawah ni lah. Cuma yang ni kena ni kan lagi. Panjangkan lagi lah sebab nanti dia akan tu. Jadi region yang bounded by kedua-duanya adalah region yang bawah ni. Okay, so region yang bawah ni okay, saya tanya awak. Kita punya integration adalah nak dapatkan A adalah integration of 1dA over the region R. Okay, sekarang agaknya apa yang kita boleh buat, sama ada kita nak dapatkan dia punya dA ni adakah dy dx ataupun dx dy. dx dy. dx dy. Okay. So siapa? Loh ni Loh Kang Jia yang jawab tu. Kan? So okay, dx dy. Bila dx dy, so kita kena ambil y kita sebagai number lah. Betul tak? So y kita dari mana ke mana? Point yang bawah sekali ni kan? Ni. Okay, sampai kepada ni region. Mesti ambil dari point yang bawah sekali sampai kepada point yang atas sekali lah. Sini. So y. Jadi ni kena cari. Berapa agaknya tu? Betul tak? Boleh tak kita ambil? Mula-mula sebelum kita cari, boleh tak kita ambil? So yang lain boleh cuba tengok. Boleh tak kita ambil dx dy ni? So kalau kita tengok y dari bawah sampai atas. So kalau kita tengok region dia, tak ada intersection lain kan? Kalau kita ambil x pula, dari kiri sampai kanan, dia ada intersection lain dekat tengah ni. Kalau ambil x kiri sampai kanan, dia ada intersection lain. Okay, so betul yang Loh tu kata, kita ambil dari
kita ambil dx dy. Di mana y kita ambil dari point yang bawah sekali sampai kepada yang atas sekali. Cuma berapa agaknya nilai y dekat sini? Macam mana nak cari? Okey, macam mana nak cari? Macam mana nak cari? Macam mana nak cari y ni? Nak agak-agak je ke? Simultaneous equation. Simultaneous equation? Yang mana dengan yang mana? Y square equal to X dengan 3Y tambah X equal to Y 4. square equal to X dengan dy plus X equal to 4. Okay, cari. Sebab kita nak Y, so kita buat X equal to Y lah. So ini X equal to 4 tolak 3Y lah. So dapatkan dia punya intersection lah. So intersection antara dua graf ni, iaitu X equal to Y dengan X equal to 4 minus 3Y ni. Jadi kita ada Y squared equal to 4 minus 3Y. So kita buat macam biasa, macam cari kita punya apa ni, tolak 4 sama dengan 0. Dapat berapa Y? Cari dia punya root. Y1 Y1 dengan negatif 4. Y sama dengan 1 dengan negatif 4. Okey. Jadi negatif 4 yang bawah ni, atas ni adalah 1 intersection dia. Kalau harap saya punya sketching ni memang tak nampaklah 1 dekat sini. Okey. So that's why kita ada pengiraan lain lah. Supaya kita nampak, kita kira lah betul-betul confirm yang adalah negatif 4 sampai 1. So Y kita limit bawah adalah negatif 4 sampai kepada limit atas iaitu 1. Okay. Macam mana dengan limit X? X dari mana ke mana? X dari graf kiri ni kan? So yang kiri ni tak buat sampai habis lah. So kiri ni apa dia kita punya curve? X equal to Y square. Okay. So yang kiri ni adalah bawah Y square lah, dia dari kiri sampai kanan. So yang kanan sekali adalah straight line yang ni. Straight line yang ni apa? Dari sini kepada yang kanan ni kan, ni kiri ni kanan So ini adalah apa ni daripada sini tadi. So daripada 3Y plus X equal to 4, so kita ada X equal to 4 minus 3Y. So masuk saja dalam kita punya ni 4 minus 3Y. So substitute. X dari Y squared sampai 4 minus 3Y dy. So ini sama dengan negatif 4, 1 4 minus 3Y minus Y squared dy. So kita ada 4Y minus 3Y squared over 2 minus Y cube over 3 dari negatif 4 sampai 1. Okey. Dapat apa? So 1 kita dapat 13/6. Betul ke tu? 13/6 tolak salah ni. Betul tak ni? 4Y tolak 3Y kuasa 2/2. Satu lagi negatif 4. So negatif 4 kita ada negatif 56/3. So ini sama dengan
tambah 56 per 3. So ini sama dengan 125 per 6. Okay. 125 per 6 unit square. Okay. Boleh? So yang okay, ini A, B dan juga C saya dah tunjuk. Untuk yang D ni sama dengan section 5. Section 5 pun saya tak ajar pun yang D ni sebab apa. Yang D ni satu kita tak akan tanya soalan yang macam ni lah. Tapi awak boleh buat sebagai latihan. So saya bagi dia punya graf dia. Kemudian bagaimana nak dapatkan dia tu kena awak cari sendiri lah. Boleh buat sebagai latihan lah. Sebab ini XY equal to X ni adalah hyperbola. So daripada XY equal to X ni adalah sama dengan Y equal to 1 over X. So ini hyperbola. Di mana kita ada bila hyperbola ni kita ada yang ni. Okay. So kita ada Y equal to X. Y equal to X dan kita ada Y equal to 2X. So Y equal to 2X sinilah atas ni. Ayah sungguh. Okay agak-agak lah. Jadi kita punya region ni, tak nampak lah region ni. Region ni dua ni yang bounded by ni kalau lukis elok-elok dia dapat cantik region yang dekat sini. Iaitu ini region yang pertama kena tambah dengan region yang kedua. Nak dapat region yang pertama dengan region yang kedua pun kita tak boleh ambil direct sebab apa? Ni nanti kena bahagi dua dia punya region dia. Okay, sebab apa dia punya intersection dia ada banyak sangat dekat sini. Yang samalah dengan sini. Tapi dia boleh dapat, awak boleh bahagi dua dengan ni. Kena carilah sebab function semua dah ada. Ni Y equal to 1, Y equal to 1 over X. Yang ni Y equal to X, Y equal to 2X. Macam tu Jadi, macam mana nak dapat dia punya area? Area dia adalah, so 1 dA over the region R1 plus 1 dA over the region R2. So awak boleh dapatkan dia punya region, dia punya ni lah. So saya bagi jawapan dia. Jawapannya 0.693. Okay, boleh try buat. Unit squared. Okay, kita dah habis area. Sekejap je. Saya rasa dengan section 5 lama saya mengajar benda ni. Ada apa-apa soalan tak? Tak ada. Tak ada, boleh So boleh try semua example, semua apa yang ada dalam, kalau ada modul tu buat example supaya berapa kita nak mahirkan untuk dapatkan limit of integration. Itu yang paling penting. Okay, kemudian kita nak masuk volume So kita dah lihat area of region. Kemudian kita nak tengok yang kedua. Yang kedua adalah volume So volume, kalau area dia punya integral adalah 1. Volume ni dia sama macam area bagi single integral. Cuma volume ni dia adalah volume bagi double integral ni. Dia punya ni volume dia kita boleh dapatkan dengan kita tolakkan top surface iaitu fxy minus dengan bottom surface iaitu gxy dan integrate over the region R dA. Kita lihat example So bila masuk volume, sebab nak cari volume, of course lah kita akan masuk kepada 3D graph. So kena sketch 3D lah. Tengok yang pertama dulu, yang pertama ni senang saja. Okay, yang pertama ni dia adalah tetrahedron. Okay, tetrahedron dia jadi tetrahedron masa bila? Sebab apa? Dia bounded by plane 3x
plus 6y plus 4z equal to 12 dengan 3 coordinate plane. So macam mana bentuk tetrahedron ni? So yang ni kena sketch 3D sebab kita nak tahu dia punya region dia. X, Y dan juga Z. So macam mana nak sketch plane ni? Ada yang saya dah tunjuk masa kita sketch 3D ni. Kalau saya sketch plane memang saya bahagikan ni supaya ni dapat 1 lah. So bahagi dengan 12. Kita akan dapat 3 X per 12 plus 6 Y per 12 plus 4 Z per 12 sama dengan 1. Okay, so ni 4. So kita dapat sini X per 4 tambah Y per 2 ni potong 2. So ni 3 lah tambah Z per 3 sama dengan 1. Okay, so macam mana sketch plane ni? So kita adalah pada X adalah 4, pada Y adalah 2, pada Z adalah 3. Dia depends pada kita punya pembawah ni ya. Atau kalau tak suka guna cara equation ni, susah nak ingat, just masuk sahaja ni lah nak dapatkan X pada point yang lalu pada X kita buat Y kosong Z kosong. Dapatlah X berapa. Nak dapatkan point pada Y, X0, Z0. Dapatlah dan seterusnya lah. Okay, kita dapat ni. So ini saya pernah tunjuk masa 3D. Jadi kita punya plane ni, okay, dia plane, dia tak ada, dia unbounded. Tapi dia dia akan sentuh ketiga-tiga point ya. Tiga-tiga ni ada point. Ada dia akan sentuh tiga-tiga ni lah. Sebab tu dia ada ayat lain lah. Dia mesti bounded by 3 coordinate planes di mana daripada plane yang tak ada ni kan, dia tak ada, dia unlimited. Okay, dan kita bounded dengan 3 coordinate plane. 3 coordinate plane adalah 3 tu X, Y. So maksudnya dekat bawah ni kita letak had dia. Okay, pada X, Y. Kemudian dia hadkan pada X, Z, 3 coordinate plane X, Y, X, Z dengan Y, Z. X, Z, so kat belakang ni lah. Ada kat kiri ni. Dan Z di belakang ni. So kita dapat satu bentuk tetrahedron. Nama dia tetrahedron ni macam bentuk piramid. So kita macam mana kita nak dapatkan volume bagi tetrahedron ni? So kita guna formula. Volume untuk double integral. So V sama dengan integration of dalam saya punya nota saya pakai apa? Fxy, Gfy, tak payahlah, saya pakai Z1 minus Z2 ya. Mana Z1 adalah top surface, Z2 adalah bottom surface ya. EA over the region R. Okay, sekarang kita tengok one by one dalam formula ni. Mana Z1, mana Z2. Z1 adalah top surface. So dalam kes ni Z1 top surface permukaan yang atas. So ini tetrahedron. Dalam tetrahedron dia punya top surface dia, permukaan atas dia adalah permukaan yang ini, permukaan condong ni. Okay, so ini adalah Z1. Permukaan bawah adalah permukaan flat. Sebab kita dah cut dekat sini kan, dah hadkan di sini. So dia flat pada Z2 ni lah. Okay. So ini Z1 kita, ini Z2 kita ya. Okay. Soalannya apa itu Z1, apa itu Z2? So Z2 obvious. Z2 berapa? Saya dah jawab. Z2 berapa? Z2 pada XY plane ni dia flat iaitu pada Z equal to 0 Z2 pada Z equal to 0 lah. So Z2 ni sama dengan kosong sebab dia pada Z equal to 0. Berapa Z1? Z1 dia bukan pada 3 tau. Jangan ambil pada 3. Kalau pada 3 ni, kalau Z pada 3 maksudnya dia adalah satah pada 3 lah. Dia jadi segi 4 macam ni. Nanti jadi box pula. Okay, tak boleh. Jadi sebab sedangkan kita punya surface adalah condong macam ni. Jadi surface kita nak dapatkan Z ni of course lah dari equation
plane ni tadi. Sebab apa ni? Ni adalah plane dia. Okay, so Z2 tu dari mana? Z2 dari plane. Plane tu berapa? Inilah 4Z. 4Z sama dengan 12 tolak 3X tolak 6Y. Sini plane. So kita boleh dapat Z1 ni sama dengan Z sama dengan bagi 4 dekat sini. So kita dapat 3 tolak 3/4 X tolak 6/4 Y. Nanti simplify macam tu. Okay. So ni Z1 atau kalau macam yang kelas yang section 5 tu nanti tak sama pula. Kalau kelas yang section 5 tu saya just buat sebab susah sangat tu. So 12 tolak 3X tolak 6Y bahagi dengan semua dengan 4. Okay, sebab kita dah ambil dari Z sini. Nanti baru kita bahagi-bahagikan setiap tu lah. Okay. Ini Z1 dengan Z2. Jadi dah tahu Z1 dengan Z2 tu, kita masuk dalam integration ni. Okay, Z1 adalah 12 tolak 3X ni baru saya bahagikannya 12 bagi 4 adalah 3 tolak 3/4 X tolak 6/4 adalah 3/2 Y tolak Z2 adalah 0. Tak tulis pun tak apa Okay, sekarang DA. DA dia depends pada R. Okay, mana R? So di mana R kita? R kita adalah sebab kita punya dalam ni adalah Z. So R kita mesti ambil pada projection kita pada XY plane. Apa itu projection? Masa awal-awal ni saya dah explain lah projection. Okay, ni projection kita adalah kalau kita ada satu solid tu, cara kita pandang tu kita dapat dalam bentuk 2D. So kata macam ni, kita ada solid yang ni. So dalam 2D, katalah kita lihat dari arah sini dari arah sini, okay, sini. So kita dapat projection ni dalam bentuk macam ni lah. Projection ni boleh ada 3 sama ada pada XY plane, pada XZ plane pun boleh. Okay. Pada XZ plane juga boleh. Okay, dan juga boleh pada YZ plane. Tapi nanti saya explain masa bila kita boleh guna XZ dengan YZ tu. Kita boleh guna juga tapi formula kena ubah sikit lah. Macam ni. Okay, soal sekarang dalam kes ni sebab saya ambil dalam tu adalah Z. So saya kena buat projection dia pada XY plane. Maka kalau pada XY plane maksudnya kalau kita pandang dari atas ni kita akan dapat dia punya R ni adalah bentuk segitiga yang bawah ni. Okay. Bentuk segitiga yang full macam ni. Jadi biasa saya lukis semula dia punya bentuk R tu dalam 2D lah. Lupa pula nak letak space untuk 2D ni. Tak apalah. Senang ni X ni pada X ni adalah 4. Pada Y ni adalah 2 Okay, so dapatlah. Ini dah tak ada sebab apa kita dah limitkan dekat situ. So ini kita punya R tadi. Sekali lagi dia adalah segitiga. Okay. Jadi dah dapat yang tu, barulah kita boleh masukkan ganti limit guna depends pada R yang ni. So samalah dy dx ke dx dy ke. Jadi dy dx lah, kita dy dx. Okay, dy dx samalah macam tadi. So x kita ambil dari start dengan akhir sekali lah. Start adalah x equal to 0 dekat sini. Sampai kepada last lah x equal to 4. So 0 sampai 4 lah. Okay. Y kita adalah dari yang bawah sekali lah. Y yang bawah ni adalah y equal to 0. Sampai kepada y yang atas ni. Y yang atas ni adalah equation yang ni. So equation yang ni ada beberapa cara untuk dapatkan lah. Satu guna y equal to mx tambah c lah. Okay, so y equal to mx tambah c.
Sebab C kita tahu kan. So M kita cari je lah. Ini adalah 02. Okay, ini adalah 40. So tolak je lah dy dx ya. Dia punya M dy dx. So 2 per dengan negatif 4. So negatif 1 per 2x tambah C lah. C berapa? Intersection dengan paksi Y adalah 2. So negatif 1 per 4x tambah 2. Atau macam mana kita boleh cari? Kita boleh cari juga guna equation yang ni lah, plain 3x tambah 6y tambah 4z sama dengan 12 lah. So bila z sama dengan kosong, masuk z sama dengan kosong, kita akan dapat 3x tambah 6y tambah tambah kosong sama dengan 12. So dapat jugalah y equal to benda yang sama lah. Awak akan dapat benda yang sama. Okay? Betul ke? 3x tambah 6y sama dengan 12. So kita dapat y equal to something. 1/2 betul lah. Jadi confused pula. Okay, so y kita adalah dari kosong sampai negatif 1/x and 1/2 x plus 2. Okay, macam tu saja. So normal untuk tetrahedron dia punya, sebab dia melibatkan polinomial yang agak panjang. So memang dia agak tedious sikit dia punya solution dia. Tapi tak apa, saya bagi jawapannya nanti. So 04. So yang ni adalah integrate pada y. So 3y tolak 3/4 xy tolak 3y kuasa 2/4 lah. Sebab apa? Y kuasa 2/2 tolak kosong-kosong. So limit dia adalah dari kosong sampai negatif 1/2 x plus 2 dx. Okay. So ni sama dengan substitute dalam apa? Substitute dalam y lah. So ini substitute lah, kosong sampai 4. 3 negatif 1/2 y 1/2 y dah. 1/2 x plus 2. Okay, tolak 3/4 x times negative 1/2 x plus 2 minus 3/4 y negative 1/2 x plus 2. Okay, dx. Macam tu. Awak kembangkan je lah ya. So nanti saya bagi jawapan. Sebab panjang situ. Dia kena buat senyap-senyap. Ni nanti kalau nak simplify lah. Tapi sampai satu masa boleh, kita akan dapat dia punya integration adalah 3/16 x squared tolak 3/2. Saya rasa ni saya simplify rajin pula lah. Tambah 3 dx. Sometimes saya just integrate kemudian cari nilai sahaja. So ini adalah sama dengan 4 unit cube. Okay. Macam ni cara cari volume untuk guna double integral. Okay, sebab volume kita boleh guna triple integral juga. Tapi yang ni case-nya adalah untuk double integral. Okay, ada apa-apa soalan tak? Boleh faham ke? Mana awak semua ni? Boleh faham? Boleh. Yang jawabnya low tu je. Yang lain mana tu? Okay, so ini adalah guna cari volume guna double integral. Okay, ini yang senang je sebab apa dia tetrahedron saja. Kita pergi kepada yang B. B ni pun senang je, cuma dia bukan straight line sangatlah. Okay, kepada yang B. Sekarang, kalau dalam kelas ni
memang saya akan tengok seorang-seorang lah ni sketch. Apa awak kena sketch dekat dalam kelas tu juga. Tapi sebab dah online ni saya tak boleh nak tengok lah. Awak faham ke tak faham ke, saya harap awak boleh faham lah. So ini X, Y dan juga Z. Okay. Ni senang je sebab apa? X sama dengan 1, Z sama dengan kosong, Z sama dengan 1. Tapi jangan sketch ni dulu. Kita sketch yang ada ni dulu ya. So ini adalah X sama dengan Y squared. Maka yang saya sketch awal-awal tadi, X sama dengan Y squared ni adalah X dengan Y. So dia dekat sini. Sama lah ni. X dengan Y. Dia dekat sini lah. Okay. Unlimited. So maksudnya dia boleh panjang lagi ke sini dan dia boleh sampai atas dan sampai ke bawah lah. Okay, ni kalau kita sketch dalam 3D. Dia ada atas lagi, sampai atas lagi dan sampai bawah lagi lah. Seterusnya lah. Dia jadi macam sekeping kertas yang kita gulung. Tapi kertas tu bentuk dia ada dalam kalau maths lah kita boleh kira dia sebagai X sama dengan Y squared. Okay. Bukan gulung main gulung je. So dia X sama dengan Y squared. Tapi kalau macam ni dia kita tak boleh nak sebab dia tak jadi solid. Jadi kalau nak dia dalam bentuk solid kita kena boundkan dia dengan beberapa equation lah macam dekat sini. Dia limitkan pada X equal to 1 sahaja. Maksudnya X equal to 1. Maknanya panjang ni kan tak tahu sampai berapa. So X limitkan sampai sini. Katalah sini X sama dengan 1. Okay, dekat dekat sini. Maksudnya nanti daripada panjang-panjang tu potong. Okay. Pada X sama 1. So pada X sama 1 kat sini lah. Atas bawah semua ni adalah. Okay, lepas tu tak nak pula. Nak lagi. Kalau tak dia tak tahu sampai atas ni sampai mana ataupun sampai bawah sampai mana. So dia hadkan pada Z sama dengan kosong. So Z sama dengan kosong dekat sini lah Z sama dengan kosong. Maksudnya bawah ni dah tak ada. Jadi tak ada lah yang bawah ni. Sebab apa dia sampai Z equal to 0 sahaja. Dan satu lagi pada Z equal to 1. Katalah dekat sini Z sama dengan 1. Sebab saya tak nak cut dekat situ Z sama dengan 1. Kalau tak dia panjang lagi kan. So dia cut sini. So dia jadi satu bentuk macam ni lah. Bentuk log ni. Okay. Jadi kita nak cari volume bagi solid ni menggunakan double integral. So kena ni macam ni kita labelkan lah ini apa tadi X sama dengan Y squared. Ni Z equal to 1, Z equal to 0. Ni X equal to 1 ya. Okay. Ini saya guna biasa dulu. Maksudnya saya tunjuk bagaimana kita nak dapatkan dia punya guna yang tadi Z1 tolak Z2 So saya pendekkan sikit lah sebab saya nak buat kat sini. So B sama dengan integration of Z1 minus Z2 dA. So R sama dengan Z1 permukaan atas sekali. Okay, yang ni. Z2 surface bawah sekali lah. So Z2. So Z1 surface atas. Z1 berapa? Z2 berapa? Cepat jawab seorang. Z1 berapa? 1. Z1 1. Okay, Z2? Kosong. 0 So Z1 adalah 1. Z2 adalah 0 So 1 tolak 0 1 lah. 1. Okay, dA ni depends pada R. So R kita dalam case ni R ni lah sebab apa kita ambil Z kan. So R kita mesti projection pada X dan juga Y. So R kita bentuk yang ni lah. So kalau kita sketch kita akan dapat graf macam ni lah. Okay, di mana dia sampai sini lah, sampai X sama dengan 1 So ini X, ini Y. So ini region dia. R kita. Okay. dy dx ke dx dy?
Ini kita kena buat sebab apa? X kita adalah function. Function dari kiri sampai kanan. Kita boleh buat juga dx dy, tapi nanti dy dx dy dx. Cuma kena pandai inilah dapatkan function y equal to negatif dengan positif atas. Dia dua-dua boleh. Tapi kalau kita nak senang, nak ambil direct saja sebab ini x sama dengan y kuasa 2. Kita ambil sahaja dia sebagai dx dy. Okay. Di mana y adalah dari ni region, okay, point ataupun line yang paling bawah. So yang ni lah point yang paling bawah. Kena carilah berapa sampai kepada point dekat sini, point yang paling atas ni berapa. So kalau kita tengok y ni dia tak ada intersection, tak ada 2 kali intersection dengan mana-mana lah, so dia tak tersekat kat mana-mana, so kita boleh ambil lah dx dy. Cuma y ni kena cari point yang ni. Nak cari y dekat sini senang je lah sebab x sama dengan y kuasa 2, ini x sama dengan 1, so cari dia punya intersection lah. So y squared sama dengan 1 sebab sini intersection antara y kuasa 2 dengan 1. So y adalah plus minus 1. So ini negatif 1, ini adalah 1. So y negatif 1, 1. Okay. So x dari mana? X kita adalah dari curve yang kiri. Curve yang kiri ni apa? X sama dengan y squared. Okay, sampai kepada curve yang kanan sekali lah. So ini berapa? X sama dengan 1. Macam tu. Okay, ini letak kali hijau lah. Negatif 1 sampai 1. Okay. So kira dia lah, dapatlah dia punya volume. Ini senang saja sebab dalam dia adalah 1, tapi bukan bermaksud dia adalah area pula ini kebetulan dia dapat 1 dekat sini. Sebab apa? Dia tolak sini lah. So ni 1 x. Dia hanya dari segi nilai sahaja, y squared 1 dy. So ini sama dengan negatif 1, 1. X berapa? 1 tolak y squared dy. So ni kita dapat y tolak y kuasa 3/3. Negatif 1, 1. So dapat berapa ni? 1 tolak 1/3, 2/3. Tolak negatif 1 tambah 1/3. 1/3 tolak 1. So negatif 2/3 So sama dengan 4/3 unit Q. Okay? Boleh faham Ini kalau ini dalam kes ni boleh buat projection bukan pada paksi X lah. Maksudnya yang ni kalau nak nampak pendampingan pula. Okay. Kita boleh juga buat projection pada ni lah, pada paksi YZ ni. Di mana kalau pada paksi YZ kita akan nampak 4 segi ni. Ni awak akan nampak 4 segi dekat sini. Okay. Ni R kita. Kalau pada paksi Y dengan Z. Tapi formula dia kena berubah. Saya tulis dekat bawah ni. Awak boleh try sendiri. R yang warna pink tu. Okay. Dia punya formula volume dia adalah pada X1 tolak X2 dA. Ini kalau kita guna R yang colour pink ni tadi. Dia senang. R colour pink ni kotak je. So tak payah kita nak fikir-fikir macam ni lah. Cuma ni kena buat X1 tolak X1 tolak X2. X1 tolak X2 ni X1. Tolak kepada X2 lah. X2, X1 yang paling besar tolak kepada X2. Ni X2, okay? So X1 berapa? X1 1, X2 ni. Curve ni X sama dengan Y kuasa 2. Try lah, boleh dapat volume yang sama juga. Okay.
Okey, macam mana dengan soalan yang B untuk volume ni, boleh faham tak? Boleh. Dia yang jawabkan low tu je. Yang lain macam mana? Boleh faham ke? Boleh. Kalau tak low, Muzaffar. Yang lain? Yang perempuan ni mana? Boleh doktor. Boleh. Okey. Boleh. Okey, kita pergi kepada yang C. Okey, yang C ni sebenarnya memang purposely saya buat untuk kita masuk kepada pola. Sebab apa? Memang nak dapat guna Cartesian boleh, tapi dia agak complicated. Jadi ni saya akan bagi dia punya solid. Saya akan bagi dia punya integration. Nanti awak integrate. Jawapan dah ada kan? Ni dah ada. Kemudian nanti baru kita tahu bila kita susah nak buat ni, awak jangan masuk kalkulator pula, awak kena integrate sendiri. Kemudian baru kita akan tahu apa kepentingan belajar pola koordinat. Okey, pola koordinat saya masuk next week lah. Kita sama je dengan section 5. Kalau saya lupa yang ni dah masuk bila, yang tu dah masuk bila. Okey, so yang ni paraboloid ni kita sketch paraboloid. Ni nantilah kena tahulah. Dah sebut paraboloid ni. Kalau tak sebut paraboloid pun, dah tengok equation ni Z sama dengan 9 tolak. Oh, ini adalah paraboloid ni. Ada masalah tu, kena tengok, kena berlatih lah. 9 tolak X square tolak Y square ni adalah paraboloid. Paraboloid ni sebab dia negatif So negatif 9 tolak X square plus Y square lah. So negatif ni maksudnya dia ke bawah gini lah paraboloidnya. Okay, so dia ada dia punya vertex dia, maksimum dia adalah di 9. Okay, so dia macam ni. Dan dia ada bounded by Z equal to 0. Semua Z equal to 0. Nanti saya, kalau tak ada dalam soalan bawah ni, nanti saya bagi yang bukan bounded pada Z equal to 0 lah. Sebab apa? Penting juga ni. Kalau bukan pada Z equal to 0, dia punya R dia tu dah berbeza. Okay, tak apa, tapi tak apalah, yang ni saya bagi dulu pada Z equal to 0. So Z equal to 0, bawah sekali lah dia pada betul-betul pada XY ni. Okay, dapat. Dia jadi macam satu mangkuk macam ni. So kita nak cari volume dia bagi parabola inilah. So nak cari volume dia, sikit lah supaya kita boleh buat kat tepi ni je. So X, Y dan juga Z. So nak cari volume dia ni 9 tadi Macam mana ni? Volume integration of Z1 tolak Z2 dA over the region R. Okay. Z1 dengan Z2 dululah. So Z1 adalah surface atas. Surface dia, permukaan dia, iaitu permukaan lengkung ni Z1. Z2 adalah surface bawah. Kalau bawah lengkung juga pun kena ada equation lah. Tapi bawah ni adalah Z equal to 0. Z1, Z2 dia flat, Z pada Z equal to 0. Z1 dia melengkung yang ni dari mana? Dari equation ni lah. Z1 ni dari equation 9 tolak X squared tolak Y squared. Substitute dalam ni. So kita dapat Z1 adalah 9 tolak X squared tolak Y squared tolak Z2 adalah 0. So dA depends pada R. So R dari mana? Sebab kita ambil Z dekat tengah ni. Jadi R kita kena tengok projection pada ni. So R kita pada XY lah. So kita dapat yang ni. Jadi sketch, saya akan sketch R kita. Bulat. Berapa radius dia? So berapa radius dia memang bulat tapi tak tahu radius. Jadi nak tahu radius dia berapa? Tengoklah ni. Ini kan 9 tolak X kuasa 2. Ni circle ni adalah dia persilangan antara 9 tolak Z sama dengan 9 tolak X squared tolak Y squared dengan Z sama dengan kosong kan. Jadi kita dapat kat sini 9 tolak X squared tolak Y squared sama dengan kosong lah untuk dapatkan dia punya radius kat sini So X squared plus Y squared sama dengan 9 iaitu 3 kuasa 2. Jadi radius dia berapa? Radius dia adalah 3. So 3 negatif 3, 3 negatif 3. Okay.
dapatlah region A. Okay. Lepas tu, okay dah dapat ni, barulah kita nak masukkan dalam kita punya region, dalam integration kita. Okay, dalam case yang ni, sebab sebelum ni kita ada lurus ya, tapi kita tak ada bulatan lagi. Bulatan juga boleh kita masukkan dalam ni, tak ada masalah. Pun boleh awak ambil dy dx ataupun dx dy. Dalam case ni saya akan ambil dx dy. Dy dx. Dy dx. Sebab apa senang nak ambil y sama dengan apa, kita familiar sikit dengan y equal to something. So maksudnya x saya kena ambil ni region, kiri sekali ni. Ni region, kanan sekali ni. So daripada kiri ke kanan dia tak ada masalah titik perselangan dekat lain. So sebab tu kita boleh ambil So x kita dari negatif 3 sampai 3 Okay. Y pula. Okay. Y kita ni pecah dekat sini. So y kita tak boleh lah ambil direct daripada x squared. Kita kena ambil y kita y bawah ni. Sampai kepada y yang atas ni. Okay, y bawah ni apa? Y bawah ni adalah dari kita ada x squared plus y squared sama dengan 9 tadi. So y squared sama dengan 9 tolak x squared kan. So y sama dengan plus minus square root 9 tolak square. Jadi of course lah semicircle yang bawah ni formula dia adalah negatif square root 9 tolak x square. Atas sekali square root 9 tolak x square. Okay. Lepas tu awak integrate semua ni. Buatlah integration dia. Dapatkan dia punya answer dia adalah ini. Nanti untuk next class sebelum kita masuk pola, kalau awak kalau ada yang siap boleh bagi pada saya nantilah masa kelas tu nanti. Dia jawapan dia. Kita check sama-sama jawapan dia lah. Okay, tengok dia agak complicated sikit di sini. Okay. Jadi sebab tu bila yang complicated ni ada kepentingannya kita perlu belajar pola koordinat. Okay, so saya nak stop dekat sini lah. Ada apa-apa soalan tak? Ni cak dapatkan ya. Cuba dapatkan dia punya answer. Ada apa-apa nak tanya ke? 45 minit kot. Tak ada. Tak ada. Okay, so saya harap awak boleh faham dan boleh buat latihan lah. Kalau tak ada modul tu, try juga cari dalam internet. Cari dia punya soalan tu, dapatkan answer dia, awak tengok. Dan cuba kira dengan cara yang saya tunjuk ni. Okay, saya nak stop dekat sini. Tak ada apa dah kan? Saya nak bagi time biasa.